Seri Yang Di-Pertua kerana memberi peluang untuk saya berbahas mengenai satu akta yang sebenarnya telah pun dibahaskan oleh rakan-rakan tadi, bercanggah dengan perlembagaan. Datuk Yang Di-Pertua, saya ingin menarik perhatian semasa pagi tadi apabila Parlimen ini membawa satu usul melalui menteri untuk merujuk ahli Parlimen Lembah Pantai ke jawatankuasa hak dan keistimewaan. Saya nak bacakan. Antara lain dia mengatakan dalam usul itu bahawa pertemuan Yang Berhormat Lembah Pantai bersama dengan anak kepala dalang pencerobohan negara telah dilihat bertentangan dengan angkat sumpah sebagai ahli Parlimen dan sumpah setia beliau kepada Malaysia yang telah berikrar dan menumpukan taat setia yang sebenar kepada Malaysia, memelihara, melindungi, mempertahankan perlembagaan. Oh, cantik usul ini. Tadi kita lihat ahli-ahli Parlimen Sabah dan Sarawak, usul Sabah, begitu lantang, jangan langgar perlembagaan. Waktu pagi bercakap jangan langgar perlembagaan, waktu petang mereka yang langgar perlembagaan. Apa punya kerajaan ini? Unless you are clown, you will do this kind of work. Unless. Not necessary. Okay, saya terbalik. Okay. Don't do that. Yeah. Unless you want to entertain lah. Unless you are entertainer, you are going to have this kind of law. Anyway, saya ingin menyatakan bahawa apabila kita sebagai seorang usulnya pengamal undang-undang, apabila kita melihat bil ini, perkara pertama yang kita akan tanya diri kita, under which provision of the Constitution this bill is going to be legislated. Saya tadi sebelum YB daripada Puchong berbahas di luar tadi, kita buat press conference, saya mengatakan YB, they just langgar artikel 149. So terjelas bahawa Yang Berhormat Puchong, Yang Berhormat sahabat saya daripada Bangan Serai dan juga ahli Parlimen yang lain daripada Pakatan Harapan dan juga pembangkang di sini faham bahawa undang-undang ini secara jelas mengambil kuasa yang diberikan kepada Tuan Agong. Saya kalau ada celahan, saya hanya benarkan daripada BN. Daripada sini saya tak akan benarkan. Sebab apa? Sini semua dah faham. Yang BN tak faham, sila tanya. Usulnya parit, setiu tu, tolong bangun tanyalah soalan. Sebab saya kesian. Saya nak beritahu kepada Gerik, nak berbahas ini bukan setakat kita ambil teks baca yang orang tulis. Kita kena baca perlembagaan, kita kena faham perlembagaan. Tadi dikatakan bahawa kononnya kita belum ada, ini bukan emergency. Betul. Cuba baca artikel 150. Artikel 150 menceritakan bahawa kuasa yang Tuan Agong ini untuk membuat undang-undang seperti ini dalam keadaan walaupun emergency belum berlaku. Dalam keadaan saya ingin baca. Tengok artikel 150 sub artikel 2. Saya baca dalam bahasa Melayu lah, tak apa. Proklamasi darurat di bawah pasal 1 boleh dikeluarkan sebelum sebenarnya berlaku kejadian yang mengancam keselamatan dan kehidupan ekonomi ketenteraman awam dalam persekutuan dan mana-mana bahagiannya jika yang Tuan Agong bukan Perdana Menteri, bukan Kaunsil, jika Tuan Agong berpuas hati bahawa kejadian sedemikian hampir benar berlaku. Maknanya dia apa? Maknanya kuasa yang seperti ini yang kita nak buat undang-undang ini hanya is reserved solely to yang di Tuan Agong, bukan orang lain. Dia ada reason kenapa hal itu. Artikel 149, 150 dia peruntukan antaranya untuk mengambil tindakan drastik. Any constitution in the world must have that kind of law, iaitu special provision on emergency. Keadaan emergency memerlukan satu keadaan yang berlainan daripada keadaan biasa. Dan dalam ruang lingkup perlembagaan, kuasa itu setelah secara deliberate oleh framers of the constitution to be given
Tu yang di Tuan Agong. Kenapa hari ini Parlimen ini melalui kita semua nak ambil kuasa itu dan berikan kepada Tuan Agong? Kami Pakatan Harapan tidak akan sama sekali redha dan beri kebenaran itu. Yang Mat, Pakatan Harapan PAS tak masuk. Saya tak tahulah, tapi saya cakap pasal Pakatan Harapan dan juga Pemanggang. Tapi saya percaya PAS pun juga PAS juga akan bersama dengan kita dalam hal ini, kecuali Barisan Nasional. Tak dengar pula lonjak teriakan balik. Tadi pagi jadi hero. Baling tak ada dalam dewan. Hari ini zero tu. Dan saya ingin saya Baling baru masuk ya Mat. Tapi tak apalah, bagi dia chance dulu. Artikel saya nak terangkan. Satu artikel 150 sub artikel 8 pula. Tadi saya kata saya baca. Seru-seru nama saya Okey, ni. Baling dia nak nak minta tanya. jalan, bagi jalan ya. Apa seru-seru nama saya ni? Nak cakap pasal apa? Nak cakap pasal pagi tadi? Okey, saya cakap. Nak cakap pasal pagi tadi, saya cakap. Saya soalan nak. Saya boleh jelak, duduk. Dah bagi saya laluan, bagilah saya laluan. Tak apalah, wasting time lah, wasting time. Datuk, tak boleh. Datuk yang dipertua. Tak boleh, saya kena jelaskan. Saya tak bagi lah. Saya dah bagi laluan, dia dapat sangat pengecut. Kenapa nak jadi pengecut? Okey lah, Kalau saya gentleman, berani. tak, kalau gentleman, Okey lah, saya pengecut, you kalau berani dah daripada seru okey. nama orang, lepas tu tak bagi cakap, Okey, nampak sangat pembangkang dan Tuan standar. Speaker. Tuan Speaker. Dah duduk dah. Okey, Habis, terima kasih. sambung lah ya. Dia tak nak tanya, dia nak tanya pasal pagi tadi. Sebab saya akan cakap benar yang bersadarkan kulil haq walau kana murra. Faham? Okey. Saya bacakan artikel 150. Saya kata tadi, artikel 150 sub artikel 2 menyatakan kuasa itu diberi Tuan Agong. Dan untuk menyatakan bahawa betapa Tuan Agong itu adalah satu-satunya pihak yang mempunyai kuasa yang begitu besar, artikel 150 sub artikel 8 menyatakan maksud puas hati, satisfied itu dalam artikel 2 dipertulis ialah yang berbentuk muktamad dan konklusif dan tidak boleh dicabar dan dipersoal dalam mana-mana mahkamah. Ini menunjukkan the whole article 149, the whole article 150 dan regulation yang dibuat di bawah artikel 151 itu adalah secara jelas mereservekan kuasa itu pada Tuan Agong. Jadi hari ini kita melihat kuasa itu telah cuba diambil melalui pintu belakang. Jadi saya ingin menyatakan bahawa kalau kita teruskan akta bil ini untuk dijadikan undang-undang, saya percaya akan berlakunya satu himpunan besar-besaran untuk kita hantar memorandum ke depan istana Tuan Agong untuk kita membantah kuasa diambil daripada Tuan Agong dan diberikan kepada Prime Minister. Tapi kita tak mahu pula nanti apabila kita nak buat himpunan di depan istana, dia akan cakap istana itu secretariat area dan kita semua pula ditangkap. Saya ingin menyatakan bahawa artikel ini very draconian. Kita lihat kepada kita lihat kepada section 3. Apa dia kata? Majlis hendaklah menjadi pihak berkuasa pusat bagi kerajaan untuk mempertimbangkan perkara berkenaan dengan keselamatan negara. Maknanya the sole interpreter of the sole yang mendefinasi keselamatan negara ini adalah majlis yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Mana boleh kita beri kuasa ini kepada Perdana Menteri seorang? Dan mana boleh kita beri kuasa ini dalam keadaan perlembagaan memperuntukkan orang lain yang sepatutnya diberi kuasa itu? Jadi saya mengatakan bahawa kalau kita lihat secara keseluruhannya, apatah lagi apabila sesuatu kawasan itu telah diisytiharkan sebagai security area. Walaupun tadi saya ada dengar daripada Barisan Nasional berkata antaranya kita nak buat akta ini, kita nak memastikan kalau sekiranya kita ada kejadian di Sulu itu, kita boleh isytiharkan sebagai security area. Walaupun mungkin jaminan itu ada rasionalnya, tetapi pertamanya kita kena ingat we have constitution as the highest law of the land. Kita bukan macam negara England yang parlimen inilah the highest authority, the highest law. Kita dalam Malaysia promote Constitution, Federal Constitution as the highest law of the land. The supreme law. The supreme law bermakna segala tindak tanduk, segala undang-undang yang dibuat oleh eksekutif, oleh parlimen subject to Federal Constitution.
Kalau Penal Constitution tidak membenarkan, kita tidak boleh buat. Walau kita punya intention noble sekalipun, suci sekalipun, kita tidak boleh langgar perlembagaan. Because perlembagaan menjamin hak yang telah kita semua rasai. Sebab itulah saya nak kata tadi, kalau sekiranya kita nak buat undang-undang di bawah 149 seperti mana dibuat untuk undang-undang POKA dan juga SOSMA. Kalau kita lihat kepada undang-undang SOSMA sebagai contoh, di preamble itu dinyatakan bahawa berdasarkan artikel 149 maka kami buat undang-undang seperti ini. Maka apabila undang-undang dibuat ataupun digubal di bawah artikel 149, perlembagaan membenarkan untuk kita langgar artikel-artikel yang melindungi hak asasi manusia. Artikel 149 membenarkan kita langgar artikel 5, kita langgar artikel 10 yang menjamin kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun, kebebasan berpersatuan. Dia benarkan juga untuk kita langgar artikel 9 berkaitan dengan freedom of movement. Tetapi dalam akta ataupun rang undang-undang yang kita nak luruskan ini, tidak ada pun satu peruntukan yang menyatakan kalau langgar perlembagaan apa jadi. Bermakna artikel 149 ni, undang-undang kita buat ini, dia bukan saja bercanggah dengan 149, dia bukan saja bercanggah dengan 150, malahan kalau dilaksanakan boleh diambil tindakan untuk dicabar di bawah artikel-artikel yang menjadi fundamental rights, di bawah artikel 5 hingga artikel 13 perlembagaan. Sebab itulah kau nak buat undang-undang, tengok perlembagaan dulu. Tanya. Memang saya pandai dalam hal ini. Dalam hal inilah. Dalam hal ini boleh tolong ya Ahmad. Bukan saya nak bangga dalam hal ini. Dalam ini sebab kita belajar. Lenggong kalau rasa tak rasa saya cakap betul, bangun. Betulkan apa saya cakap. Sila bangun. Boleh bangun? Takut nak bangun. Kalau saya cakap, saya pun jadi bodoh je. Saya nak beritahu juga, kalau kita lihat kepada procedures, kita tengok section 11 procedures, subject to this act the council may determine its own procedure. Maknanya dia tentukan dia nak masuk macam mana, dia nak tangkap orang macam mana. Di samping ada akta ini, dia ada juga dia menentukan prosedur. Kalau dia gunakan torture lah boleh, sebab dia ada kuasa, diberikan kuasa. Tadi sahabat saya daripada Padang Serai mengatakan kalau sekiranya berlaku kematian, dia boleh dispense with inquest. Saya ingin baca cadangan section itu. Kalau sekiranya ni untuk rakan-rakan angkatan tentera yang akan menjadi pegawai-pegawai ataupun pihak yang menguatkuasakan undang-undang ini, dalam cadangan yang dikemukakan dalam rang undang-undang ini menyatakan mana-mana armed forces yang terlibat untuk operate ataupun untuk menguatkuasakan undang-undang ini, kalau sekiranya dia meninggal, tidak perlu ada inquest. Bayangkan kalau kita ada abang yang dia akan tentera, kita ada saudara mara, tiba-tiba kematian dia adalah kematian yang misteri, kematian dia mungkin kerana langgar arahan, kematian dia mungkin dia tak setuju buat apa yang disuruh, tiba-tiba dia mati. Kita minta inquest, rang undang-undang ni kata tak perlu inquest. Lihat bagaimana hatta kepada pegawai-pegawai yang akan digunakan untuk enforce undang-undang ini pun tidak ada jaminan nyawa mereka mati ataupun kalau berlaku kematian, mereka yang terlibat dengan yang menyebabkan kematian itu dipertanggungjawabkan. Maknanya seolah-olah boleh habiskan ya. Okey. Tadi saya mengatakan kalau inilah undang-undang yang kita buat, kita tak boleh bagi jaminan sendiri kepada pegawai tentera yang akan melaksanakan arahan-arahan itu pun. Jadi macam manakah kita boleh berbangga satu undang-undang yang seperti ini diluluskan di parlimen ini. Jadi saya mengharapkan sangatlah Spang. Yes. Sedikit penjelasan Okey, terima kasih. tentang 35 tadi Ini pasal 35 menyentuh berkenaan dengan kuasa magistrate tadi. Bukankah kita lihat corona Jadi bukankah kita lihat bahawa kuasa ni adalah kuasa budi bicara. Boleh meneruskan dan boleh tidak meneruskan. Cuba kita baca betul-betul. 35 itu boleh, kataan boleh digunakan. Bermakna dia boleh dan juga tak payah ada. Apa pendapat? Boleh habiskan ya Muhammad. Terima
terima kasih pada sahabat saya daripada Setiu. Setiu, saya nak tanya dengan Setiu. Tak payah tanya lah, Yang Mat. Ya. Tak, sebab Masa dah habis je. Okeylah. Saya tak tanyalah. Saya nak kata nak jawab. Saya nak jawab apa Setiu kata. Setiu cuba bayangkan kalau Setiu sendiri ada abang yang jadi angkatan tentera. Berlakunya kematian, magistrate kata we dispense with. Kita tak mahu pun. Apa perasaan Setiu? Kecuali Setiu tak ada perasaan. Itu terpaksalah kita akui okeylah. Tapi bagi saya, sudah tentu ini mendatangkan ketakutan dan ini mungkin tidak diketahui oleh keluarga-keluarga angkatan tentera. Jadi hari ini kita nak beritahu, kalau sekiranya mereka terlibat dan sampai kematian, kemungkinan besar kematian mereka tidak akan terbela kerana tidak ada inquest yang akan dibuat. Sebab itulah saya nak ulang sekali bahawa akta ini kalau kita lulus, kalau kita benarkan, bermakna kita telah dengan izin merogol bersiri, kita merogol betul-betul perlembagaan ini. Sebelum ini kita telah melalui SOSMA, POTA, melalui POKA. Our nation is still bleeding, masih lagi berdarah. Tiba-tiba kita tambah lagi luka itu dengan kita memperkenalkan akta yang mengambil kuasa Tuan Agong dan merampas hak asasi yang dijamin oleh masa dah habis, Yang Mat. Oleh kerana you pemangkang kita tak bagi. Tak apa. Tapi apa okay. Masa dah habis, Yang Mat. Boleh lah sikit. Boleh tumpang nanti Bukit Gelur, Yang Mat. Oh, okey. Okay, terima kasih. Ya, Bukit Gelur. Terima kasih Tuan Speaker memberi saya peluang membahas rang undang-undang ini. Tuan Speaker, kita dah mendengar banyak pembahasan dari kedua-dua pihak dan sepatutnya pada tahap sekarang sudahnya jelas bahawa rang undang-undang ini merupakan satu dengan izin abuse of process. Ianya merupakan dengan izin an assumption of the powers of the Yang di-Pertuan Agong. Ianya merupakan dengan izin sekali lagi Tuan Speaker an attempt at dictatorship by the Prime Minister. Kenapa kita perlu undang-undang sebegini bila kita sudah ada undang-undang yang sedia ada yang membolehkan ancaman ini ditangani? Di luar, Tuan Speaker, ada ramai badan yang membantah rang undang-undang ini. Bukan sahaja kita, badan peguam, NGO lain, diorang di luar hantar memorandum. Orang-orang ini adalah orang-orang learned. Mereka tahu akibat dan consequences undang-undang dengan izin draconian seperti ini. Saya diberi satu quote, Tuan Speaker, dalam kes pengarah tanah dan galian wilayah persekutuan melawan Sri Lempa Enterprise Sendirian Berhad, apa yang dinyatakan di sana, Tuan Speaker, oleh Raja Azlan Shah yang merupakan Chief Justice pada masa tersebut, beliau menyatakan seperti ini, saya quote, "Unfettered discretion is a contradiction in terms. Every legal power must have legal limits, otherwise there is dictatorship." Itu Raja Azlan Shah sendiri mencakap macam tu. So dari segi itu saya ingin membahas, Tuan Speaker, saya tidak akan menyentuh berkenaan dengan constitutionality of rang undang-undang ini. Itu saya ingat sudah dibahaskan dengan amat mendalam oleh rakan-rakan saya. Tapi apa yang perlu ditekankan di sini selanjutnya, Tuan Speaker, adalah berkenaan dengan the lack of judicial review on the exercise of power of the council. Kalau saya membawa perhatian, Tuan Speaker, kepada Seksyen 38 rang tersebut, saya membaca dari petikan versi Inggeris, Tuan Speaker, dengan izin. Protection against suits and legal proceedings. No action, suit, prosecution or any other proceeding shall lie or be brought
instituted or maintained in any court against the council, any committee, any member of the council or committee, the director of operations or any member of the security forces or personnel of other government entities in respect of any act, neglect or default done or omitted by him in good faith in such capacity. Jadi Tuan Speaker, adalah jelas bahawa rang undang-undang ini mencadangkan agar ataupun mengecualikan review mahkamah terhadap tindakan-tindakan council members. Ini adalah satu perkara yang amat serius, Tuan Speaker. Oleh kerana dalam undang-undang asal, undang-undang yang kita ada sekarang, iaitu Perlembagaan Persekutuan, artikel 150 yang sudah dibahas tadi. Even under artikel 150 dengan izin, its constitutionality can be challenged. Ada banyak kes, Tuan Speaker, di mana constitutionality ataupun akta ataupun undang-undang yang digubal di bawah akta-akta darurat ataupun proclamation of emergency dicabar di mahkamah. Kes Teh Cheng Po dan sebagainya. Sekiranya undang-undang atau rang undang-undang ini diluluskan, Tuan Speaker, maka mahkamah tidak akan mempunyai kuasa untuk review keputusan-keputusan Perdana Menteri. Adakah itu satu perkara yang kita boleh terima? Tuan Speaker. Baik, apa? Ya. Terima kasih Datuk Seri Speaker, terima kasih Yang Berhormat. Saya ingin membawa Yang Berhormat kepada satu tragedi yang berlaku pada 12 Disember 1948 yang dikenali sebagai tragedi Batang Kali, di mana tentera British membunuh 24 orang tanpa senjata semasa darurat akibat ancaman komunis. Sehingga hari ini, ahli keluarga mangsa masih mengalami kesukaran untuk menegakkan keadilan kerana Mahkamah British ketika itu memutuskan bahawa inquest tidak diperlukan. Adakah sekarang kerajaan kita mengalah menuju kepada era sebegitu? Apabila inquest tidak dibenarkan dalam kes dan ataupun apabila rang undang-undang ini dibenarkan, kita sepatutnya maju ke depan. Tetapi sekarang kita tengok dalam kejadian sebegini, kita buat seolah-olah kita mundur ke belakang. Apa pendapat Yang Berhormat? Terima kasih, Kapa. Memang saya setuju kepada apa yang dicadangkan. Memang kita perlu mempunyai inquest. Sekiranya kita tidak ada proses inquest, maka itu boleh menyebabkan ketidakadilan. Whenever discretion is given, Tuan Speaker, that discretion can be abused. Jadi sekiranya, just a minute. Sekiranya, Tuan Speaker, sesuatu inquest itu tidak diadakan, itu tidak boleh dipersoalkan oleh mahkamah. Itu yang perlu ditekankan di sini. Tiada siapa boleh mempersoalkan keputusan kaunsil tersebut. Ini adalah satu perkara yang mengambil keluar kuasa mahkamah. Tadi rakan saya Setiu ada menyentuh tentang dan berhujah berkenaan check and balance. Apa check and balance? Apa check and balance? What check and balance have we got in this draft, in this bill, when the powers of the court is excluded? Adakah Perdana Menteri akan check and balance himself? Siapa akan check and balance the Prime Minister? Dalam composition, Tuan Speaker, sekiranya saya boleh membawa perhatian Dewan kepada membership of the council di bawah section 6. Now dinyatakan di sana, Tuan Speaker, dengan izin the council shall consist of the following members: Prime Minister, Deputy Prime Minister, Minister charged with Defence, Minister charged for Home Affairs, Minister charged with Multimedia and Communication. Macam mana dia boleh jadi penting? What does he have to do with national security? But he is one of the members.
Chief Secretary to the government, Chief of Defence Forces, and of course, Kebab IGP. Itu nama Twitter dia, Kebab. Tapi apa yang penting di sini, Tuan Speaker, adalah semua ahli di dalam kaunsil tersebut adalah subordinates of to the Prime Minister. Itu perlu ditekankan. Kalau subordinate kepada Prime Minister, mana subordinate berani dalam negara ini, dalam Barisan Nasional untuk mempersoalkan ketuanya? Which subordinate in the Barisan Nasional dare question the Prime Minister? Ya, matai. None of you do. None of these Barisan Nasional members dare question the Prime Minister. That is the reality of it. Itu realitinya, Tuan Speaker. Itu reality rang undang-undang ini. Rang undang ini akan memberi kuasa kepada Prime Minister dan lain-lain member di dalam kerajaan yang tidak akan berani menyawalnya, termasuk mahkamah yang di mana kuasa itu diambil keluar. Itu adalah satu tragedi. Bukan sahaja ini merupakan satu affront to the monarchy, it is an insult to the Yang di-Pertuan Agong, with the greatest of respect. Who is the Prime Minister to remove the Yang di-Pertuan Agong powers? Begitu. Boleh. Terima kasih. Saya nak tumbang satu soalan dalam pembahasan Bukit Gelugur. Okey, bulan lepas Majlis Raja-Raja Melayu telah bertitah bahawa isu 1 MDB kena diselesaikan dengan segera. Jadi soalan saya, adakah akta ini, dengar dulu, sabar. Adakah akta ini satu reaction atau respon daripada Barisan Nasional kepada titah Majlis Raja-Raja Melayu itu? Terima kasih. Bukit Gelugur. Terima kasih. Bukit Gelugur. Setiu bangun ya, Bukit Gelugur. Sekejap. Sedikit Saya akan bagi. Duduk. penjelasan. Ini penjelasan, bukan soalan. Time's up, duduk. Penjelasan. Saya akan bagi. Sekejap. Faham sikit penjelasan ke apa? Tuan Speaker, ya saya setuju mungkin itu kemungkinan oleh cadangan rakan saya segambut. Tapi itu bukan dalam pengetahuan saya, Tuan Speaker. Tapi apa yang penting itu adalah spekulasi orang ramai. When you introduce a bill like this, any normal person, any reasonable person, dengan izin, Tuan Speaker, will start asking questions. Is this to do with 1 MDB? Is this another attempt of abuse apart from POTA dan sebagainya? Ya. Saya bagi Setiu, saya dah menyentuh tentang Setiu, saya bagi dia jalan untuk penjelasan. Tapi saya tak menjawab lah. Ini kena pihak menteri menjawab. Untuk apa check and balance? Kalau saya nak jawab check and balance, saya tak bercerita pasal di mahkamah. Dengarlah dulu. Saya tak cerita pasal check and balance di mahkamah dan sebagainya. Saya bercerita pasal tindakan. Tindakan maknanya tidak dia terus mengisytiharkan kawasan selamatan sebagainya. Itu maksud saya check and balance. Dia mula daripada risikan, daripada maklumat kepada majlis, terus kepada PM, nasihat daripada majlis. Itu yang maksud saya check and balance. Mana dia tak terus kuasa mutlak, tak ada. Ini jawapan saya kepada soalan tadi. Nanti. Ini soalan saya. Ini penjelasan, minta penjelasan tentang pasal 38 tadi. Ya. Pasal 38 kalau mengikut Bukit Gelugur kata seolah-olah macam tak boleh dibawa kepada mahkamah apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh pihak keselamatan atau tentera. Kalau mengikut bacaan oleh Bukit Gelugur. Tapi kalau kita baca betul-betul, dia hadkan kepada sekiranya apa-apa perbuatan dia tu dengan good faith, suci hati. Maknanya kalau di luar daripada suci hati, ini yang tak faham ni masalah ni. Bercakap pun tak faham langsung. Saya nak tanya ni sekarang ni, kalau di luar sekiranya berlaku kecuaian, boleh ke tidak dibawa kepada mahkamah?
Itu soalan saya. Maknanya kalau di luar daripada suci hati itu, maknanya boleh dibawa Ya, ke mahkamah. suci hati Itu macam mana maksud check saya. and balance? Segambut Macam tak mana boleh check and bawa balance suci Ini hati? bukan ini bukan peraturan segambut. Kamu dah duduk. Bodoh betul. Maaf. Kan saudara? Siapa yang bangun? Siapa yang mengacau? Segambut tak boleh bangun. Saya tanya Duduk. kepada Bukit Belugo. Okey. Anda selain daripada yang saya kalau tidak suci hati, berlakunya kecuaian dan sebagainya, adakah boleh diambil di bawah tindakan Tuan lain? Speaker, masa saya singkat. Itu saya. Ya, masa singkat Masa, lewat. Sebenarnya saya masa akan dah habis. menggulungkan, Ya. saya akan gulung, Tuan Speaker. Ya, poin itu, this is exactly what I'm saying. Kalau kecuaian, macam mana kecuaian itu malah fide? So, sekiranya kecuaian, macam mana you nak persoalkan di mahkamah? Only if it's in bad faith. In other words, malah fide, baru kita boleh bawa ke mahkamah. We all know there are many ways to disguise good faith, bad faith with good faith. Itu adalah kebimbangan kami. Sekiranya mahkamah tidak dibenarkan mendengar aduan-aduan, mendengar aduan kenapa tidak ada inquest dan sebagainya, ini akan menyebabkan penyalahgunaan. Itu aspek yang saya ingin memperbahaskan. Dengan itu saya Tuan Speaker membantah terhadap rang undang-undang ini. Saya pohon agar ianya ditarik balik. Sekian, terima kasih.